أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Sadaqallahul azim. Ayat 65 surah Maryam alaihas salam. Mafhumnya, itulah dia Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Maka sembahlah kamu akan Dia dan bersabarlah kamu ketika kamu mempersembahkan ibadah kamu. Sabarlah dan terus istiqamah. Adakah kamu tahu ada yang setanding dan semisal dan serupa dengan Allah? Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu pada malam yang ke-11 Ramadan Al-Mubarak bagi tahun hijrah tahun ini. Dan malam ni adalah tazkirah yang terakhirlah bagi masjid ini. Kira kalau bola Piala Malaysia final lah kan, maka bila final tu dia lama sikit lah kan, bagi hadiah dia, kemudian pusing stadium. Lama tak lama lah, pukul 12 saya berhenti lah. Aku pun tak lah berhenti. Tuan-tuan muslimin muslim, anak anda tuan imam atau tuan imam telah membacakan untuk kita bermula dari solat Aisyah sebentar tadi sehinggalah rakaat yang keempat tarawih yang kita berhenti rehat ini. Tuan imam telah membacakan bermula ayat 28 sehingga ayat 36 Suratul Ahzab, surah Madaniyah, turun di bandar di bumi Madinah. Sebelum saya menghuraikan satu dua ayat yang boleh menjadi bekal untuk kita, maka saya ingin menegaskan bahawa sahabat
yang kita nak kata apa? Sahabat tu semua hebat. Tetapi ada seorang sahabat yang nama dia ada dalam Quran. Tu mahal. Seorang sahabat sahaja. Tuan-tuan bukalah Quran, tadabbur, buatlah revision ke, tulis nota ke, ceklah. Satu-satunya sahabat yang nama dia ada dalam Quran ialah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ma qada Zaidum minha. Saya tak mau baca habis, hukum dia cukup panjang. Cuma saya nak sebut falamma qada Zaidun. Zaidun tu siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi punya sayang dia sampai Nabi sudah tukar nama dia Zaid bin Muhammad. Lalu kalau tuan-tuan baca di awal suratul Ahzab, kita jumpa ayat Allah tegur Nabi. Allah kata ud'uuhum li'abaihim. Panggillah mereka, kata Allah, yakni anak-anak angkat ini, li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapa mereka. Hukum anak angkat tu panjang, saya tak mau bahas. Nak sebutnya, bila turun awal Al-Ahzab, maka Nabi pun tukar balik Zaid bin Harithah. Baik, saya ada satu poin besar yang saya nak tarik. Ayat yang dibaca pada rakaat yang keempat sebentar tadi, iaitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 36 suratul Ahzab. Dan sebelum saya baca ayat itu, mari kita melihat, belajar, mengambil sikap yang mulia daripada sebab penurunan ayat itu. Muslimin dan muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dia pada Zaid bin Harithah. Tak usah cakap lah. Kenapa? Sebab Nabi Allah takdirkan tak ada anak lelaki. Ada tapi mati. Abdullah, Qasim, Ibrahim mati kecil. Yang dewasa besarnya anak perempuan mati kecil, setahun setengah, setahun, Allah ambil nyawa. So bila ada Zaid bin Harithah, anak angkat dia, syuhada di medan Mu'tah. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan ziarahlah, muslimat ziarahlah makam 3 syuhada, 3 sahabat Nabi yang mati pada waktu itu, yang mati syahid menentang tentera Rom di bawah pimpinan Syurahbil di medan Mu'tah. Depan medan perang Mu'tah tu adalah Jami'ah University Mu'tah. Anak saya pernah belajar di situ. So kita pergi dan kita tengok medan perang Mu'tah, dan kita boleh ziarah 3 sahabat, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. 3 orang sahabat yang mati syahid di dalam peperangan Mu'tah.
Nabi punya sayang kepada Zaid bin Harithah. Kita nak tengok ayat 36 suratul Ahzab yang Tuan Imam baca rakaat keempat tadi. Sayang Nabi ni sampai kepada tahap Nabi carikan jodoh. Walaupun anak angkat, tapi buat sayang tu macam anak sendiri. Carikan jodoh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zainab binti Jahsy untuk berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Perintah berkahwin adalah perintah Allah dan Rasul. Nabi perintahkan Zainab binti Jahsy kahwin dengan Zaid bin Harithah. Siapa dia Zainab binti Jahsy? Zainab binti Jahsy adalah adik Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhuma, iaitulah syuhada di medan Uhud. Bila kita berada di kawasan makam perkuburan syuhada Uhud, tidakkah 3 nama terlebih dahulu kita memberi salam? Assalamu alayka ya Hamzah ibni Abdul Muttalib, asadallah wa asada rasulih, ammi rasulillah. Assalamu alayka ya Mus'ab bin Umair, assalamu alayka ya Abdullah ibni Jahsy. Lepas tu barulah assalamu alaikum ya syuhada Uhud. 3 nama ni mau keluar dulu, panggil dulu. Pertama Saidina Hamzah, ammi pakcik Nabi. Asadallah, singa Allah. Wa asada rasulih, singa Rasul. Itulah Hamzah. Yang kedua, pemuda yang mati syahid di medan Uhud pada usianya 22 tahun, tidak sempat berkahwin, anak seorang jutawan kota Makkah yang meninggalkan kekayaannya lalu ikut Rasulullah dan mati syahid dalam peperangan Uhud. Dan yang ketiga Abdullah bin Jahsy, abang kepada Zainab binti Jahsy, sepupu Rasulullah. Abdullah bin Jahsy, Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi belah mak Nabi. Baik, Nabi perintahkan Zainab binti Jahsy kahwin dengan Zaid bin Harithah. Zainab tak ada. Zainab tak mau. Sebab Zainab dia perempuan bangsawan. Keturunan dia keturunan hebat. Adalah sikit. Zaid ni bekas hamba. Zaid bin Harithah, dia bekas hamba. Kena faham tu. So ialah manusia, adalah sikit perasaan tu. Bukan Zainab menghina Zaid, tidak. Tapi sebagai manusia kan, perasaan tu adalah setan goda-goda sikit. Tapi niat menghina Zaid tak ada. Dia bangsawan, Zaid bekas hamba. So status tu dia tak berapa lah. Begitu. So Zainab bagi dia tak nak kepada Zaid. Dia tolak apa yang Nabi suruh. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, kalau dengan engkau bila-bila lah boleh. Berebut nak jadi isteri Rasulullah. Kalau dengan engkau wahai Rasulullah, at any time, bila-bila boleh. Yang akhirnya Zainab jadi isteri Nabi.
Akhirnya ini cerita awal. Kita nak quote ayat 36 Suratul Ahzab. Kemudian kita nak bawa pengajaran dia di bulan Ramadan. Saya nak kait di situ. Baik. Zainab tak ada. Dia kata kalau dengan Rasul bila-bila. Walaupun akhirnya dia kahwin dengan Nabi. Setelah Zaid menceraikan Zainab. Habis iddah, Nabi lamar dia. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy, salah seorang isteri Nabi yang agak cantik. Isteri Nabi yang paling cantik selain Aisyah ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Last sekali Ummu Salamah. Pertama wafat Sayyidatina Khadijah waktu Nabi hidup. Selepas Nabi wafat, isteri pertama wafat ialah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Itu yang pertama wafat setelah Nabi wafat. Zainab binti Khuzaimah. Yang ni Zainab binti Jahsy. Baik. Sebelum saya ambil ayat 36 tu, persoalan kedua, kenapa Nabi lamar Zainab? Kenapa? Tu yang Allah kata falamma qadha Zaidun minha wa taran, sampai habis ayat tu panjang. Kenapa? Sebab Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy untuk menghapuskan adat kuno jahiliyah dan mendatangkan hukum baru. Apa dia adat kuno dia? Adat orang-orang Arab jahiliyah ialah mana-mana anak angkat. Kita ada anak angkat lelaki. Lalu anak angkat lelaki ni dia kahwin. Kemudian dia ceraikan bini dia. Maka kita sebagai ayah angkat tidak boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkat. Itu adat jahiliyah. Maka bila Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi telah mengajar hukum dan menghapuskan adat jahiliyah. Apa dia? Kalau kita ada anak angkat lelaki, lepas tu dia kahwin, kemudian dia bercerai, habis iddah, bini dia tu habis iddah, bekas isteri dia, anak angkat kita tu, maka kita yang menjadi ayah angkat ada harapan. Anak waktu lah. Ada hukum benar boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Sebab itu Nabi kahwin. Tuan tengok Nabi kahwin semua hukum. Allah panjanglah kalau saya nak bahas bab tu. Cuma nak sebut, nak tengok ayat tu turun pasal apabila Zainab tak nak. Zainab enggak, tak mau. Saya tak nak kahwin dengan Zaid, saya nak kahwin dengan Rasulullah. Nabi kata kahwinlah dengan Zaid. Ini perintah Rasulullah. Zainab kata tak ada. 3 kali dia tolak. Kali keempat dia tolak. Turunlah ayat itu 36 Al-Ahzab. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amra wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Ta'ala pesan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Allah kata tidak patut, tidak boleh, tidak sewajarnya seorang lelaki yang mengaku beriman dan seorang perempuan yang mengaku beriman, mukmin atau mukminah, apa yang dia tak boleh buat
ialah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu keputusan, Allah dan Rasul telah menetapkan amran, disebut dengan lafaz mufrad, amran, bukan umur urusan, amran satu urusan. Dalam kes itu urusan Nabi ialah Zainab mesti kahwin dengan Zaid. Lalu kata Allah, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu ketetapan dia, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tiba-tiba kamu ada khiyar. Makna khiyar? Khiyar makna pilihan. Kamu ada pilihan lain. Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu hukum dan keputusan, tiba-tiba kamu ada pilihan lain, no, kamu tak boleh macam itu. Kamu tak boleh ada perangai itu. Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan hukum dan ketetapannya, sami'na wa ata'na, kamu tidak boleh ada khiyar. Kalau belajar fiqh, kita jumpa khiyar, khiyar bersyarat, khiyar majlis dalam jual beli. Khiyar makna pilihan. Nabi dah suruh dah, kamu nak pilih apa lagi? Ni Nabi, bukan calang manusia. Nabi, Rasul, kekasih aku. Dia suruh kamu kahwin dengan Zaid, kahwin, ikut cakap dia. Kamu tak boleh ada pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa, kata Allah, yang durhakakan Allah dan Rasulnya, faqad, taukid tu, faqad, sesungguhnya, dhalla dhalalan, dua kali kalimah sesat. Dhalalan, dua kali Allah sebut, bukan sekali. Allah kata siapa yang bantah Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan mubin. Mubin makna clear, crystal cut, kata orang putih, jelas kesesatan dia. Maka bila turun ayat itu, menangis Zainab, minta ampun kepada Allah dan berkahwin dengan Zaid. Tapi kahwin tu saya dah sebut tadi dah, hati tu tak berapa sangat. So tak bahagialah, tak ada happiness dalam marriage, perkahwinan mereka. So apa jadi? Divorce, bercerai. Maka bila habis iddah, Nabi lamar Zainab untuk membatalkan hukum adat jahiliyah, iaitu tidak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Baik, faham yang tu? Mari kita tengok puasa kita. Inilah yang Allah ajar. We have no choice. Kita tak ada pilihan. Belapalah. Daripada fajar sampai maghrib, belapa. Oh tak boleh ustaz, setitik air ustaz, bukan sebotol mineral, setitik ya. No, walau setitik tak boleh. Sebutir ustaz, sebutir nasi, sebutir ya, bukan satu suap sebutir, dah tak boleh. Ustaz, asap je ustaz, rokok, bukan nasi, bukan minum, yang tubuh peninju kat dia. Sepak bungkuk dia umban dalam kolam. Loya buruk. Saya tak makan nasi ustaz, makan asap dia, apa hukum? Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah dah tentukan hak tu. You have no choice. Kita tak ada pilihan. Kena ikut, kena patuh apa yang Allah perintahkan. Sebab itu di antara rahsia yang dikupas oleh almarhum
Al-Syekh Mustafa Masyur di dalam kitabnya Zadun ala Tariq, ketika dia mengupas rahsia puasa, di antaranya ialah kenapa kata dia apabila kita berpuasa adanya benda-benda yang mamnu', yang dilarang. Pertama, dilarang yang membatalkan puasa, seperti mencampuri isteri di siang hari. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i kena kafarah. Semua mazhab kafarah, Islam sebut kafarah. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i yang kena kafarah hanyalah suami, isteri tak kena. Apa hal pula ustaz? Kalau tak ada isteri dia nak buat lagu mana? Yang isteri boleh tak kena? Dah, sebab isteri dia menurut perintah. Yang gatai ni si jantan tu, kan? Isteri isteri dia menurut perintah. Sebab itu isteri tak kena kafarah. Kafarah dia pertama, fatahriru raqabah, bebaskan seorang hamba abdi. Mencari penyakit, tak sabar tunggulah maghrib, bagoi. Bo kurma tu balon, kau tak tahan sangat. Apa dah? Tak sabar. Dia buat lagu mana ustaz baru menikah? Ayalah. Karan duk kuat lagi. Cari hamba abdi, tak mana nak cari abang main? Hamba abdi, kunci kenti, filem dia tinggal orang tak ada dah. Tak ada hamba abdi, pi nombor 2. Fasyamu syahraini mutatabi'ain, hendaklah kamu berpuasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut, non-stop 60 days. Larat baru 10 hari mati syahid dah kita. Dengan hangat punya panas, ayak nindia punya temikai balut. Tuan-tuan, dia hangat tu ya Allah, kena ais tu Allah, nampak tembok besar negeri Cina. Shanghai dah kena PKP balik. Shanghai dah kena balik. Jaga kita, jangan duk happy-happy sangat. Jaga SOP elok-elok. Walaupun kita tak berapa dah, alhamdulillah, kes pun dah bawah 10,000, tapi jaga Shanghai dah mula kena balik. Dah kena ketat balik Shanghai. Baik, 2 puasa 2 bulan berturut-turut, non-stop. 59 hari dah puasa. Lepas tu hari 60 dah kata nak rehat, pagi tu nak balik rokok, kena roti canai. Back to square one, dia jadi kosong lagi. Sebab Imam Syafi'i kata Allah sebut mutatabi'ain, berturut-turut, maka tak boleh berhenti 60 hari. Tak boleh yang tu tak mampu. Nombor 3 tak ada choice dah. It'amu sittina miskina, bagilah makan 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Cari 60 orang miskin, bawa pergi restoran mana, susun 60 kursi, bagi mereka makan yang kenyang. Mereka pun minta sotong jahat di Sungai Petani tu. Sotong buncit jahat, pergi kita. India punya panjang. Satu pinggan katalah RM15, mereka punya balun. Kali 60 dah RM900. Kan? RM900. 16 kali 5 80. 16 5 80. 800. Sudah RM800. Tak masuk air. Air 2 gelas seorang Nescafe ais. Air katalah 100 lebih, dah 900. Habis tu depa sendawa, depa buat signal rokok. Mampu apa? Dekat 2000. Terbang situ, api gantai lagi. Allah hukum tak boleh. Siapa yang kena? Majority mazhab suami, isteri tak kena. Suami yang kena kafar. Walaupun ada segelintir pandangan mazhab, isteri pun kena sama. Tetapi lebih rajih, lebih kuat kepada suami saja kena kafar. Kita jaga. Itu haram
yang merosakkan puasa, kita jaga. Ada haram, tapi dia taklah haram sangat, seperti makruh yang bawa nak dekat-dekat haram, dia tak batal puasa, makruh je lah. Tak adalah haram membatal puasa. Merasa makanan waktu masak, makruh. Cium isteri siang hari, cium aja. Yang mesti abang nak cium sikit, makruh. Makruh sebab takut dibimbangi hawa bin biru. Rasulullah jangan kira Nabi lain. Kita pun cium pipi dia pula baru lepas pakai minyak wangi, baru beli ke airport Dubai. Pergi jawab dia, mau cari penyakit. Hak tu makruh. Kita jaga ni. Yang ni sunat, kita pun buat. Apa tu tuan-tuan muslim? Itulah tadriban, itulah latihan. Kita sedang belajar menjaga hak-hak Allah. Kita sedang belajar menjaga hukum-hukum Allah. Yang ni haram, yang ni sunat, yang ni halal, yang ni hudud, yang ni haram riba, yang ni haram judi, yang ni haram arak. Aku mesti jaga sebab aku dah belajar di bulan Ramadan. Tu dia latihan dia. Jangan lepas tinggal Ramadan kita langgar balik. Tak betul puasa kita. Allah dah menentukan hukum hakam dia. Kamu tidak boleh ada pilihan. Kita belajar 30 hari, kita belajar menjaga hak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, 5 minit waktu kecederaan. Sembang lama boleh, aku pun letih. 5 minit lagi. Injury time. Muslimin muslimat, perasan tak puasa tu, bila lapar tengah hari, siang panas terik, Allah sedang bawa minda kita jauh di sebuah bumi, di sebuah bumi yang Nabi sebut dalam hadis, bumi itu berwarna putih kemerah-merahan, laksana roti yang lepas kena bakar. Macam roti bakar, roti lepas kena bakar, putih kemerah-merahan. Itulah bumi mahsyar. Kata ulama, kenapa bumi mahsyar kemerah-merahan? Kerana bahang daripada api neraka. Allahu Akbar. Bila kita lapar, letih, lapar, sebutir tak boleh masuk, setitik tak boleh masuk air, Allah tarik minda kita yang tengah letih pada waktu tu. Ingat, bila kamu berdiri di bumi mahsyar, tak ada air kamu nak minum, tak ada nasi kamu nak makan dah, tak ada. Tak ada sedikit air kamu boleh minum, tak ada sebutir nasi kamu boleh ambil. Ingat mahsyar. Bila ingat mahsyar, tuan-tuan muslimin muslimat, tolong ingat sebuah doa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam pada ayat 87 daripada surah Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim kata apa? Wala tukhzini yawma yub'atsun. Itu doa Nabi Ibrahim, bapa segala nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, yang Nabi lihat dia bersandar di tiang Baitul Ma'mur ketika Nabi Mi'raj ke langit. Nabi Ibrahim bersandar dikelilingi oleh budak-budak pelayan-pelayan syurga. Nabi Ibrahim telah berdoa. Tuan tengok tu surah Asy-Syu'ara pada juzuk 19, surah nombor 26 selepas Al-Furqan, sebelum An-Naml, ayat 87. Nabi Ibrahim minta, wala tukhzini yawma yub'atsun. Nabi Ibrahim kata, jangan hina aku ya Allah pada hari kebangkitan. Tuan-tuan, yang minta ni siapa? Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jangan hina aku pada hari kiamat. Tuan-tuan nak bayang tak dahsyatnya kiamat? Tuan-tuan boleh bayang tak betapa haru birunya ketika kita berada di bumi mahsyar? Suasana kelam kabut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dalam juz'u amma surah An-Nazi'at. Habis lari, saya tak kenal dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak peduli dah dengan saya. Di dunia kita bersahabat, di dunia kita berkasih sayang, di akhirat nafsi-nafsi masing-masing tak peduli dah. Bini tak ke mana, laki tak ke mana, pak tak tahu, anak tak peduli. Masing-masing fikir syurga neraka, syurga neraka. Ni puasa. Bila kita lapar, inilah puasa. Ingatkan kita pada akhirat dan akhir. Sedikit makna takwa oleh Sayyidina Ali. Satu dia ada 4 Sayyidina Ali sebut, saya nak sebut satu. Sayyidina Ali kata takwa itu ar-ridha bil qalil. Kamu redha kepada yang sedikit. Rezeki kita usaha dah, tiba-tiba itu yang kita dapat, kita redha. Mana latihan? Mana yang kita sedang berlatih 10 hari? Sedar tak tuan-tuan? Kita masa makan kita sedikit. Itu dilatih. Masa makan bila? Sahur. Okey, sahur 4.30, 5, 5 suku, 5.30. Lepas tu habis tak makan dah. 14 jam setengah berlapar, baru makan balik. Apa tu? Makan tak banyak. Tuan buka puasa makan banyak. Berokok ya banyak. Makan tak berapa. Kadang-kadang air lebih. Makan sahur. Banyak mana tuan-tuan makan? 2-3 mulut dah selesai. Ambil kurma sikit, ambil kopi sikit, seokok sebatang. Selesai kis. Itulah puasa. Tetapi diajar bahawa takwa itu, kata Ali, ar-ridha bil qalil. Engkau redha dengan benda yang sedikit. Ditarbiah kita, masa makan kita sedikit, dah tak banyak. Sebelum Ramadan makan tiap-tiap hari, dan boleh jadi sejam sekali, 2 jam sekali kita makan. Tetapi sekarang masa makan dah sedikit, dan waktu kita makan pun tak banyak. Tak adalah tambah-tambah gila-gila, tak ada. Maka diajar redha dengan yang sedikit. Kita punya usaha, itulah yang kita dapat. Gaji kita katalah 1,000 lebih, itulah yang mampu kita dapat. Rezeki daripada Allah, kita redha. Itu dia puasa tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, dah masuk hari ke-11. Saat kejap kan? Tak lama lagi, 7 hari, 1 pagi di hari raya Nasir. Keluar dah. Yang kata tak keluar, keluar dah lagu tu. Keluar dah, tergedik-gedik kita dalam kereta. Keluar dah. Nak ujung nanti Sudirman keluar, balik kampung. Dia keluar. Dia keluar tu. Kawan saya polis, geng-geng polis abang, kawan-kawan kita, anak-anak murid kita polis abang, dia kata tahun ni dijangka balik kampung 3 kali ganda. Siap. Sebab mereka qada 2 tahun. Tak tahulah nak jam lagu. Muslimin dan muslimat sekalian, raya-raya juga wajib kita gembira. Kan Nabi kata lisaim farhatani, bagi orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Pertama waktu berbuka, kedua waktu dia bertemu Tuhan. Ada satu tafsir sebut yang kedua tu ketika dia berhari raya. Gembira. Tak ada siapa sedih hari raya. Datang keseronokan sebab kita berjaya selama sebulan lawan nafsu kita. Bukan senang. Jangan ingat senang. Kalau takkan ada orang naik van jenazah belah siang, gantung periuk. Dan tak adalah ashabul plastik hitam.
Wa ashabul geng plastik hitam, dan wa ashabul pintu belakang. Sebab dia susah. So hari kemenangan 1 Syawal wajib kita gembira, sebab kita dah berjaya lawan nafsu, lawan keinginan nafsu. 1 Syawal hari makan punya makan, 12 tengah hari kolu high attack, punya tibai dengan lemang segala tok nenek kontrol dia tu. Raya jauh lagi abang awal, sebab malam ni last tazkirah. Muslimin dan muslimat sekalian, selamat meneruskan ibadah puasa 20 hari lagi. Kan 2 hari 20 tambah puasa, jauh jauh lagi 20 hari lagi. Semoga Allah memanjangkan usia saya. Tuan-tuan muslimat, kita sampai di malam raya. Dan ingat, Al-Imam Syafi'i sebut malam mustajab doa malam raya. Dan dituntut pagi raya tu, last puasa kan, besok tu raya kan, dituntut pagi raya tu qiyamul lail. Kita tak ada dah. Last buka puasa 2 lori kuih raya tiba. Murah depan TV tu, leno cerah. Kita dituntut beribadah pada pagi raya. Bangunlah 4:30 ke pukul 5, tahajud 2 rakaat. Buat macam mana kita biasa buat. Kata Imam Syafi'i, juga dituntut mustajab doa. Sekadar itu dulu. Terima kasih saya di atas perhatian muslimin dan muslimat sekalian, dan semoga Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.